dan kamu kufurkan itu dalam keadaan kamu menyaksikannya. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat yang ke-70. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada malam ni kita bertemu di surau kita untuk kita kuliah maghrib. Dan kalau ikut jadual pada malam ni Ustaz Solehin Muhyi dan tadi abang kita beritahu dia kirim salam lah pada jemaah, sebab pada malam ni dia pergi ke Sarawak, jadi di Sarawak sekarang. Jadi Ana pun dimaklumkan pada hari ni untuk ganti dia lah. Alhamdulillah. Dan pada hari ni Ana datang, Ana tak sambung lah kuliah dia tu, Ana takkan baca kitab yang dibaca tu. Dan insyaAllah lah hari ni Ana kuliah seperti biasalah yang selalu Ana kuliah. Ana akan bawa satu ayat Quran dan insyaAllah Ana akan kupas ayat tersebut insyaAllah. Dan ayat yang nak bawa pada malam ni adalah ayat yang ke-70 dari surah Al-Imran. Ayat nak bawa pada malam ni. Dan ayat ni dia ada kaitan dengan perbincangan kita yang sebelum-sebelum ni. Yang sebelum-sebelum ni pun kita ada kuliah dah cerita tentang beberapa ayat-ayat Quran, dan pada malam ni insya-Allah kita akan kaitkan dengan cerita yang lepas. Mudah-mudahanlah segala yang kita dengar pada malam ni boleh kita ambil pengajaran lah insya-Allah. Dan sebelum mana masuk kepada ayat yang kita nak bincang pada malam ni, kita kena ingat kita orang Islam. Islam ni adalah agama yang mengajar kepada kita satu konsep yang itu disebut sebagai fitrah. Fitrah ni agama Islam, dia tidak ada dalam agama yang lain. Kalau kita tengok Kristian, diorang ni bukan agama fitrah. Bukti tidak, bukannya fitrahnya agama Kristian ni, padri-padri diorang ni tak boleh kahwin. Serupa juga dengan agama Hindu. Hindu Sami diorang ni tak boleh kahwin. Tapi kalau kita tengok agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Allah SWT ni, dia sesuai dengan fitrah. Sebab itu makin kamu banyak ilmu, makin digalakkan lagi kahwin. Gambaran tu yang diajar dalam Islam. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, hadapkan wajah kamu kepada agama fitrah. Fitrah Allah yang Allah Taala fitrahkan kepada manusia. Inilah agama fitrah yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Fitrah kemanusiaan itu sendiri, mereka tidak mahu dizalimi, tetapi mereka mahu keadilan. Semua manusia nak pada keadilan, sama ada manusia itu orang baik ataupun orang jahat. Bahkan orang yang zalim itu sendiri, dia pun mahukan kepada keadilan. Itu dikatakan sebagai manusia, yang dikatakan fitrah manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan agama ni, agama Islam ni kepada kita. Dia nak ajar ni lah, dia nak ajar kita ni supaya boleh berada dalam hidup keadilan, dalam kedamaian. Sebab itu kalau kita baca kisah Nabi Musa AS sebagai contoh, Nabi Musa AS ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan dia dibesarkan dalam rumah Fir'aun. Dalam rumah Fir'aun tu dia dibesarkan, tapi semasa dia duduk dengan Fir'aun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pernah suruh dia pergi lawan Fir'aun. Hanya sekadar ajak dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bila Nabi Musa AS telah tak tinggalkan Fir'aun, pergi duduk dengan Nabi Syuaib AS di Madian. Bila duduk di sana, masa tu Allah Ta'ala ni boleh turunkan satu wahyu pada Nabi Musa, izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Wahai Musa, kau pergi jumpa dengan Fir'aun. Fir'aun itu telah melampaui batas. Fahamnya Nabi Musa AS ni dia pergi lawan kezaliman Fir'aun. Semata-mata kafirnya Fir'aun, dia bukan kaedah pergi lawan, tapi sekadar dakwah. Tapi apabila orang itu telah melakukan kezaliman, kaedah dia bukan dakwah lagi, tapi kita kena lawan. Ini kaedah sebenar yang telah diajar di dalam Al-Quran, yang Allah Ta'ala gambarkan kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan rupa-rupa dalam bentuk yang agak sama yang telah Allah Ta'ala nyatakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Imam Ibn Taymiyah, dia disebut dalam kitab Al-Hisbah, dalam kitab disebut dalam surat keempat, kata dia, innallaha yansuru daulatan adilatan wa in kanat kafiratan wa la yansurullahu daulatan zalimatan wa in kanat mu'minatan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia akan tolong negara yang adil walaupun negara itu kafir sekalipun. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan tolong negara yang zalim walaupun negara itu negara orang Islam sekalipun. Faham dia apa dia? Nak bagi tahu je semata-mata kafir itu bukan sikap kita sebagai orang Islam kita pergi lawan, tapi sikap kita adalah pergi dakwah, ajak mereka kepada Islam. Tapi bila ada kezaliman, baru sikap kita adalah melawan kezaliman tersebut. Ini gambaran yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran. Cumanya kalau kita tengok kepada orang-orang terdahulu, lebih-lebih lagi orang Yahudi dan Nasrani, daripada ayat yang baca tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada kita, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun.
Ini satu gambaran kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala kata, wahai ahli kitab, kenapa kamu kufur ayat-ayat Allah dalam keadaan kamu saksikan? Ayat ni dia ada rentitan dari ayat sebelum dia. Ayat sebelum tu Allah Taala sebut wadda ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusakum wa ma yash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada satu puak di kalangan orang ahli kitab ni, Yahudi dan Nasrani ni, mereka bercita-cita sangat untuk menyesatkan kamu. Tapi sebenarnya mereka tidak sesat sesiapa pun kecuali diri mereka sendiri. Dan mereka sesat itu dalam keadaan mereka tidak sedar, kata Allah Ta'ala. Ayat ni dia menceritakan satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu selepas daripada peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud ni orang Islam tak menang. Kita tahulah, dalam peperangan Uhud orang Islam tak menang dan tak kalah. Macam mana katakan tak menang, kita tidak boleh mengatasi orang kafir pada masa tu, dan tak kalah, orang kafir tidak menguasai Madinah. Sekadar di medan perang je kita tak menang kan. Jadi bila kita tak menang dalam peperangan Uhud, menyebabkan ada sebilangan orang Yahudi dia telah datang berjumpa dengan dua orang sahabat Nabi. Yang pertama Huzaifah bin Al-Yaman, satu lagi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Huzaifah ni sahibus sir, orang yang jaga rahsia Nabi. Nabi Muhammad SAW ni ada beberapa rahsia dia tak cerita ke orang. Antaranya adalah berkenaan dengan senarai nama-nama orang munafik. Nabi Muhammad SAW je tak cerita ke orang, ni orang munafik, ni orang munafik, ni orang munafik. Nabi Muhammad tak cerita ke orang. Cumanya Abdullah bin Ubay bin Salul, Al-Akhnas bin Syurid As-Saqafi, yang ni dah masyhur kemunafikan dia, sampai orang pun tahu dia ni munafik. Tu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ada orang munafik yang lain yang Nabi Muhammad ni tak cerita ke orang, dan Nabi Muhammad hanya bagi tahu pada seorang dia. Orang tu nama Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Ni Huzaifah ni. Jadi ceritanya Huzaifah bin Al-Yaman, ada seorang lagi Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Selepas daripada peperangan Uhud, dia orang ni telah didatangi oleh dua orang Yahudi. Orang Yahudi itu pergi jumpa dengan dua orang sahabat, dia pergi cerita tentang kekalahan orang Islam di dalam peperangan Uhud. Bila dia cerita kekalahan itu, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala ni tak tolong orang Islam, menandakan Islam ni bukan agama yang benar. Nampak dia nak pusing kepala otak kawan tu. Jadi cadangan dia keluarlah daripada agama Islam. Tak masuk agama Yahudi tak apa, yang penting jangan duduk dalam agama Islam. Kempen dia orang tu. Jadi bila dia orang duk kempen macam tu pada dua orang sahabat Nabi ni, menyebabkan dua orang sahabat ni jawab, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wal ka'bati qiblatan. Aku redha Allah Ta'ala sebagai Tuhan, aku redha Nabi Muhammad sebagai Nabi, aku redha Islam sebagai agama, aku redha Kaabah sebagai kiblat, aku redha Quran sebagai kitab. Disebut semua tu menyebabkan dua orang Yahudi ni diam, tak boleh nak jawab dengan apabila dengar perkataan daripada dua orang sahabat Nabi tadi. Dan begitu tadi tu sampai kepada pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad sallallahu dapat tahu, Nabi Muhammad panggil dua orang sahabat Nabi ni, Ammar bin Yasir dengan Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Jadi bila panggil dua orang Nabi, sahabat Nabi tadi, Nabi Muhammad tanya, betul ke bergiam-giam-giam? Dia kata betul. Bila betul tu Nabi Muhammad kata aflahtuma wa asabtuma khairan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu berdua ni telah berjaya dan kedua-dua kamu ni telah mendapat syurga, kebaikan ni syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Quran daripada kejadian itu Allah Taala turun Al-Quran. Ayat tu berbunyi wadda ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Kata Allah Subhanahu taala, ada satu puak di kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani ni, mereka bercita-cita sangat untuk mengeluarkan kamu, untuk menyesatkan kamu. Tapi sebenarnya mereka tak sesatkan sesiapa pun melainkan diri mereka sendiri. Tapi mereka sesat itu dalam keadaan mereka tidak sedar. Itu kata Allah SWT. Jadi bila Allah Ta'ala turun ayat ni, Nabi Muhammad bacalah kepada para sahabat. Lalu sahabat Nabi pun dengar. Dalam keadaan sedemikian tu pula, Nabi Muhammad cerita lagi berkenaan dengan beberapa ciri-ciri yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Apa ciri-ciri tersebut? Allah Ta'ala sebut, ya ahlal kitab, wahai ahl kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Kata Allah SWT, wahai ahlul kitab. Kaedah Syekh Allah Ta'ala ni, kalau dia nak suruh Nabi Muhammad ni panggil orang Yahudi, sepatutnya kita panggil lah ya al-Yahuda wan Nasara. Itu pun cantik dah tu, confirm Yahudi Nasrani. Tapi Allah Ta'ala ni tak ajar ke Nabi Muhammad SAW, walaupun Yahudi tu jahat, walaupun Nasrani tu jahat, tak panggil dengan panggilan Yahuda wan Nasara, tapi kena panggil ya ahlal kitab. Soalan dia kenapa?
Kenapa Allah Ta'ala kata kau bila panggil orang Yahudi ni ya ahlal kitab, jangan panggil Yahudi, ya Nasrani, jangan. Sebab kalimah al-Yahud ni dan an-Nasara ni dia mengandungi makna hina. Macam kafir. Kafir ni kalimah yang mengandungi makna hina. Kalau Nabi Muhammad SAW panggil orang kafir, hak jenis jahat sungguh, bawa panggil kafir. Kadang-kadang tak beriman tak panggil kafir, dia panggil sekadar bukan Islam macam tu ya. Itu kaedah dia kan. Sebab kafir ni kadang-kadang kita panggil orang kafir pun marah. Dia kafir dah. Kita ngomong, kafir. Marah dia. Padahal dia kafir. Betul. Sami Bellu dulu. Masa dululah cerita lama. Sami Bellu duduk dalam parlimen. Dia boleh sebut, saya sudah banyak derma. Tapi kenapa orang PAS masih kata lagi saya kafir? Dia marah panggil dia kafir. Padahal kau memang kafir. Dia tak boleh. Sebab kalimah kafir ni dia mengandungi makna hina. Jadi bila kita nak panggil orang tu walaupun dia memang kafir, kita guna kalimah-kalimah yang agak lain sikit lah. Serupa juga Allah Ta'ala dalam Quran. Memang orang Yahudi ni jahat, memang orang Nasrani ni memang jahat. Jelas dalam Quran cerita tentang bagaimana teruknya perangai orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi Allah SWT ni ajar Muhammad, bila kau berhadapan dengan orang Yahudi, jangan kau panggil al-Yahuda wan Nasara. Jangan ya al-Yahud, ya an-Nasara, jangan. Pergi panggil ya ahlal kitab, wahai ahlu kitab. Sedap sikit dengar. Pasal tak? Ya ahli kitab ni sedap sikit dengar lah. Kalau panggil ya Yahudi, Nasrani, pasal lain sikit pasal. Pasal tak? Dengan apa ayat-ayat yang agak positif lah, panggilan agak positif. Jadi Allah Ta'ala ni kata, Muhammad, kau berjumpa dengan popok Yahudi ni, kau panggil ya ahlal kitab. Bila panggil tu pula, lima takfuruna bi ayatillah. Pergi tanya mereka, kenapa kamu kufur dengan ayat-ayat Allah? Kenapa kufur dengan ayat-ayat Allah? Macam mana yang dikatakan kufur Yahudi Nasrani? Yahudi ni kufur, dia ada dua jenis. Yang pertamanya adalah golongan ilmuwan mereka. Ilmuwan orang-orang Yahudi. Satu lagi tok-tok jahil, pakai ikut tok guru. Ni masalah besar. Dia rosak ni ilmuwan, apabila ilmuwan rosak, umat habis pakai jadi rosak. Selalunya malah betul kaedah dalam hidup ni. Orang Yahudi ni dia start rosak ni tok guru dia. Ustaz-ustaz dia lah. Sebab kita panggil ustaz lah. Kan? Kalau ustaz-ustaz dia, ilmuwan-ilmuwan dia, mufti-mufti dia. Mufti-mufti dia buat rosak. Bila mufti dia buat rosak, habis umat jadi rosak. Apa kerosakan yang dilakukan oleh tok guru Yahudi ni? Allah Ta'ala sebut, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Allah Ta'ala sebut kecelakaan terhadap ahli kitab yang telah tulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian orang dakwa itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia orang buat macam tu? Liyashtaru bihi samanan qalila, kerana beli harta dunia ni dengan harga yang terlalu murah. Kerana duit, kalau bahasa kita ni kerana periuk nasi. Tu bahasa sinilah. Kerana periuk nasi kita sanggup jual agama. Jadi bila kita jual agama, bila dilakukan penjualan agama oleh tok guru Yahudi, ada pula orang-orang jahil ni pergi ikut. Bila ikut tu berlakulah kesesatan di dalam masyarakat. Dan kerosakan ini ni menyebabkan kitab Taurat tu tidak ada kitab yang pure, kitab Taurat. Habis dah jadi lain dah. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah ni, dia ada buat mari satu kisah bagaimana situasi di akhirat nanti. Antaranya adalah semua nabi-nabi ni akan dipanggil berhadapan di depan Allah SWT. Semua nabi datang. Kalau kita ikut betul-betul Nabi Muhammad SAW pada masa itu, insya-Allah kita akan berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Semua nabi-nabi datang menghadap Allah SWT. Nombor satu, Allah Ta'ala pergi panggil Nabi Nuh AS dulu. Allah Ta'ala tak panggil Nabi Adam, Allah Ta'ala tak panggil Nabi Idris. Kenapa agak-agak? Kenapa Allah Ta'ala tak panggil Nabi Adam dulu? Walhal Nabi yang mula-mula sekali Nabi Adam, lepas tu Nabi Idris. Tapi Allah Ta'ala tak panggil Nabi Adam dulu, Nabi Idris. Allah Ta'ala panggil Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh dulu Allah Ta'ala panggil? Sebab manusia ni start lawan Nabi ni pada zaman Nabi Nuh. Sebelum tu orang sekadar tak ikut Nabi je, nak lawan tak berani. Tak nak ikut, degil macam tu lah. Nabi Adam AS, anak dia sendiri pun tak ikut dia. Tapi adakah lawan? Tak lawan, tapi tak ikut ya. Tu zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris. Tapi bila datang zaman Nabi Nuh, orang dah start berani lawan. Dah berani lawan. Bukan sekadar kufur, lawan pula Nabi Nuh AS. Disebabkan itu Allah Ta'ala panggil Nabi Nuh AS. Bila Allah Ta'ala panggil Nabi Nuh AS, Allah Ta'ala pergi tanya Nabi Nuh, Nabi Nuh, ada seorang malaikat Jibril, dia telah datang bagi kitab pada kamu.